hanya 8 orang individu je yang tahu siapa identiti peserta dari awal program. Okay, Demas Singa baru saja habis. Saya terus kontak dengan JR, Puan Nurzeha kita, pengurus saluran Esrowana, Prima dan juga Intrend. So kita nak tahulah cerita sikit pasal Mas Singa yang baru saja menamatkan episod terakhirnya musim musim pertamanya sendiri. So JR, macam mana JR setakat ini? Gembira dengan apa yang dapat dilihat setakat ini? Berdebar tak hilang lagi ni. Zafri tengok tak? Tengok. Berdebar tak hilang kan? Surprise elemen semua. Malam ni kita rasa macam satu Malaysia bila kita scroll Twitter. Satu Malaysia ni join kita punya guessing game. Betul. So malam ni kita rasa nak share dengan Zafri kita punya keputusan lah, Zafri kan? Yes. Memang nak tahu markah tu penting tu sebenarnya. Kalau okay. GV ke Big Stage, markah tu paling penting. Itu nombor satu yang korang nak tahu kan? Yes. So boleh cerita sikit markah dia? Boleh. Okey, kita mulakan dengan tempat yang kelima kan. Tempat kelima Enggang. Kita dah dedahkan identiti dia. Enggang adalah Vince dengan peratusan 87.39%. Tempat keempat Wow, Datin Alia 88.89%. Tempat ketiga Orangutan 7 dengan markah 94.78%. Tempat kedua Raja Brook Vanessa, peratusannya adalah 95.44%. Dan juara Demas Singa Malaysia musim pertama jatuh kepada Bunga Raya, iaitu Aina Abdul dengan peratusan 96%. Wow, dekat-dekat satu poin saja semua top 3. Dekat-dekat sebenarnya, betul. Jadi untuk pengesahan, markah-markah ini diberi 100% oleh juri yang kita nampak di pentas ini, Pak Neil, Michael semua ya. Betul. 9 juri semuanya, inilah dia jumlah markah yang dikumpulkan, itulah dia peratusannya. Okey. Jadi kan, itu soalan yang biasalah, markah tu kita dah tahu. Dia sekarang dah penutupnya kan. So nak tanya sikit kat JR lah sebenarnya JR. Macam mana dengan sambutan, sebab banyak sangat program daripada Korea yang diadaptasikan sekarang ini. Sekarang kita tengok. So untuk Mas Singa ni sendiri, kita tahu tempat lain memang sensasi. Jiran kita Indonesia pun sensasi. US semua memang sangat hebat. Macam mana dengan Malaysia punya JR? Kalau cakap pasal sambutan, alhamdulillah sambutan sangat positif. Dari minggu pertama kita bersiaran hinggalah pada malam ini, di malam final, kita trending nombor 1. Itu menunjukkan yang sambutan yang sangat memberangsangkan. Dan ada juga minggu-minggu yang apabila kita bersiaran kan Zafri, seingat saya minggu ke-5 ketika Ayam Jantan didedahkan, Hairul Azrin terkeluar dari pertandingan, ada seorang kanak-kanak menangis di Instagram. Hairul Azrin pun repost. So itu kita menunjukkan yang sambutan sangat memberangsangkan lah. Dan kita juga rasa teruja apabila Demas Singa ni sebenarnya kita dah membawa penonton merasai satu pengalaman yang lain dari pertandingan nyanyi yang lain. Kerana satu Malaysia, apabila kita bersiaran, satu Malaysia sebenarnya bermain teka-teki. Kan? Betul. Saya sama. Yes, everybody. Bila kita tengok semua orang bermain teka-teki, maksudnya semua orang into that show, dan kita rasa itu adalah satu sambutan dan perkara positif yang mungkin akan menjurus kepada musim kedua. Cara dia cakap tu dia tak nak confirmkan macam biasalah, suka macam tu kan. Dia tak nak confirmkan kan. Tapi bila kita banyak main teka-teki dengan penonton, bila kita banyak main teka-teki sama-sama, artis pun ramai juga yang berteka-teki, juri, saya sendiri pun sama. Macam mana you all simpan rahsia tu Macam mana sebenarnya? Bukan senang kan. Saya tahu benda ni bila ada penonton, bila ada juri yang ramai begitu, nak terlepas cakap tu sangat senang. Apa cabaran dia dan macam mana you all memastikan bahawa tak bocor rahsia? Okey, program Demas Singa ni ini adalah pengalaman buat semua yang terlibat. Apabila kerahsiaan itu adalah satu perkara yang buat everybody stress tau. Sebab kita kena rahsiakan identiti. So you bayangkan pihak produksi, apabila kita nak approach selebriti yang nak join dalam pertandingan ni, berapa orang je yang boleh buat kerja untuk approach selebriti tu.
sebab everybody tak boleh tahu identiti peserta. So maksudnya hanya beberapa orang yang kita amanahkan untuk menjaga kerahsiaan dan identiti ni je yang boleh menghubungi selebriti dari awal lagi, dari awal pre-pro lagi. Jadi itu memang sangat stressful lah. And then itu identiti. And then ketika program berlangsung pula kan, ketika program berlangsung, audience tak dibenarkan berada hingga ke akhir segmen sebenarnya. Masa reveal tu dia dikeluarkan lah sebenarnya. Okay, sebenarnya waktu reveal, the moment kita nak reveal tu je, everybody dikehendaki meninggalkan hall. Kedengaran macam agak kejam lah. Macam kita tak biasa kan dengan mekanik yang macam ni kan. So kedengarannya macam agak kejam, tapi itu konsep dan format yang kita kena akur dan kita kena respect pada format tu. Jadi hanya yang dibenarkan sahaja, yang dibenarkan itu 9 juri, host dan beberapa orang pihak produksi sahaja berada dalam hall untuk mengetahui siapakah identiti yang didedahkan. You pun tak tahu? Itu memang I antara orang yang tahu. Okay. Betapa itu tak beban untuk menyimpan rahsia. Itu adalah satu cabaran untuk saya personally rasa satu cabaran yang sangat-sangat luar biasa lah. Mesti ramai yang mengendeng kan, atau yang tak tahu siapa orang dia kan. Sebab ni rakaman kan? Tapi ini adalah rakaman. Jadi mengending tu tapi semua orang sedar juga ya, siapa yang terlibat dalam program ini mereka harus menandatangani satu agreement, iaitu NDA, agreement non-disclosure agreement, supaya kita mengawal ya, supaya informasi-informasi yang sepatutnya menjadi rahsia tidak terbongkar, tidak terbocor. So, kalau seandainya ada yang breach agreement ni, 1 juta. So betul lah penalty. Betul lah tu yang keluar dekat media sosial tu, 1 juta tu betul lah cerita tu. Itu bukan tipu-tipu, itu adalah realiti yang betul. Seandainya sesiapa yang terlibat, sesiapa yang telah menandatangani perjanjian tu, NDA form tu, kalau you bocorkan rahsia, you kena bear the cost, you kena bayar ganti rugi lah. Itu adalah ganti rugi lah. Cost ganti rugi kan, ganti rugi program, ganti rugi impact yang kita dapat. Program tak menjadi, surprise element tak menjadi, impact pada peserta, ratings jatuh, penonton habislah semua. So itu adalah ganti rugi 1 juta kita kena bayar. Jadi very close circle, maknanya siapa peserta tu hanya diketahui oleh 2-3 orang saja, betul tak? Mungkin betul 2-3 orang peserta. Pemenang ramai sikit. Okey, jumlah individu dalam produksi kita ada beratus-ratus kan, lebih kurang 200 total. Hanya 8 orang individu je yang tahu siapa identiti peserta dari awal program. Dari pre-pro lagi hanya 8 orang ni je yang tahu, okey? Right. And then bila program kita berlangsung, dah berlangsung, bila proses rakaman, bila kita dedahkan tu, kat situ dah ada ramai yang tahu sebab kita ada cameraman dekat situ kan. Okay, cameraman, and then kita ada juri lagi. So juri pun kena sign NDA, cameraman, siapa yang ada dalam tu, director tak tahu. Director yang dekat dalam control room tak tahu. Script writer tak tahu. So you bayangkan mereka produksi yang bekerja macam okay, ni siapa, dia pun tak tahu. Sesama peserta pun diorang tak tahu siapa yang dalam pertandingan. Hanya setelah identiti didedahkan baru diorang tahulah. Jadi sedikit kalau macam tu, masa ketika menyanyi, bila dia pakai pakaian kan, kita kata pakai pakaian mask, pakai baju kostum semua tu, live ke dia nyanyi tu sebenarnya, ataupun tu sebenarnya rakaman dia hanya buat persembahan macam miming saya atas pentas? Live kan? Itu adalah live. Ya. Oh, hebat. Kalau you notice bila diorang dah lepas tu kan tercungap-cungap kan? Kan AC lepas tu ada banter dengan diorang. Right. You boleh dengar nafas diorang tercungap-cungap selepas persembahan. Habis persembahan lah. Sebab ramai yang macam kata, wah, memang you all pilih artis-artis yang boleh menyanyi lah kiranya, sebab bila pakaian macam tu, beberapa persembahan berlari-lari, melompat-lompat, tapi mampu maintain
hebatlah diorang semuanya you all pilih. Sebenarnya betul. Sebenarnya ke-12 peserta Demas Singa Malaysia musim pertama ni adalah antara yang terbaik dan tepukan untuk 12 peserta Demas Singa musim pertama ni lah. So bila yang terbaik tu nak tanyalah sikit, sebab yang terbaik senang ke susah dah dapatkan diorang semuanya untuk bersetuju masuk ni sebenarnya pada asalnya? Tak sangka tau, 7 orang hutan. Serius, 7 masuk pertandingan macam ni tak sangka tau. Semua orang tak sangka kan. Okay. Sebenarnya bila proses untuk kita nak approach seorang-seorang selebriti tu sebenarnya susah tau. Sebab Demas Singa ni pertama kan, musim pertama. Semua orang tak boleh nak bayangkan macam mana program ni. So sebenarnya agak ada orang kata apa, kesukaran sikit lah kan. Tapi ada juga nama-nama yang kita, nama-nama lain yang kita approach yang tak yakin dengan program ni, yang mereka rasa macam mana ni diorang nak kena kan, diorang tak boleh nak bayangkan macam mana. Tapi kita tak tahu, mungkin musim pertama ni dah ada satu benchmark yang semua orang dah kita rasa macam orang dah familiar. Dah tahu musim kedua mungkin ya, sebenarnya musim kedua ni pun kita dah ada selebriti-selebriti yang tanya next season I nak masuk. Itu kita rahsiakan lah siapa. Okey lah, dah confirm lah next season ada. Okey. Okey, tapi sedikit lah. So, kalau next season katakanlah kali ni kita dapat selebriti, kita dapat ada ahli sukan yang masuk sekali kan, iaitu Datuk Minor Nawawi kan. Mungkin tak kemungkinan yang season kedua ni kita dapat contohnya lah orang lain daripada bidang nyanyian ataupun dunia hiburan lah kiranya, selain daripada ahli sukan, mungkin boleh ahli politik ke kan, yang dah tak bersara kan. Ada tak kemungkinan kita dapat tengok orang-orang macam tu? Sebenarnya kan Zefri, dalam kita punya list untuk musim pertama ada tahu kita nak approach orang-orang yang macam tu. Tapi ada yang tak kena dengan jadual, ada yang tak berani, ada yang tak yakin. Sebenarnya ada dalam list kita, sebab Demas Singa ni sebenarnya bukannya pertandingan untuk semua, bukan untuk penyanyi saja kan. Kalau you tengok macam Korea, macam US, Demas Singa, diorang ada pelbagai bidang kan. So jadi adalah kemungkinan tu adalah, sebab belum confirm kan semuanya. Mana boleh bagi hint. Mesti senang. Malaysia ni kecil je, bagi hint confirm tahu. Kan, mana tahu tiba-tiba ada reporter pula masuk kan. Tu pun boleh tahan je tu semua tu. Baru dia boleh idea juga kan. Baru dia boleh merasa selama ni asyik mengutuk orang je kan reporter. Tahu tak apa. Okeylah. Jadi sedikitlah mungkin daripada JR kita tutup kita bercerita hari ini, sebab kita dah tahu pemenang semua siapa. Perasaan you all lah dengan kejayaan ini, dan mungkin apa yang boleh kita harapkan. Saya tahu program ni program license, so besar kemungkinan you tak boleh buat lebih daripada yang sepatutnya. Tapi mana tahu kalau musim depan katalah PKP semua dah tak ada, apa yang kita boleh harapkan daripada you all? Ada roadshow ke, ada benda-benda yang sebagainya? Okey, sebenarnya Demas Singa ni kita punya perancangan kita punya planning banyak sangat benda yang kita dah plan, tapi tak dapat diteruskan dengan situasi yang kita hadapi sekarang kan, dengan COVID, dengan MCO semua. Jadi insya-Allah seandainya katakan kalau tahun depan kalau kita ada musim kedua, kalau tiada lagi MCO, kalau kita dibenarkan untuk membuat aktiviti macam roadshow, on ground event, yes, itu adalah plan pertama yang kita nak buat. Sebab kita tahu sebenarnya Demas Singa ni ada potensi, dan bila kita dekat, kita turun ke padang, lagi besarlah peluang yang kita akan dapat. Bila ada interaction tu rasanya mesti lagi seronok kan? Yes, betul. Dan lagi satu sebenarnya, seandainya pada musim kedua ni, okey, musim pertama kita mulakan dengan rakaman kan, insya-Allah seandainya diizinkan, seandainya kita dah timbangkan baik dan buruk, mungkin kita nak cuba siaran secara langsung pula mungkin. Mungkin kan kita kena ada satu azam kan, so insya-Allah target baru. Jadi memang seronok. Saya rasa ini adalah program adaptasi Jepun pula, adaptasi Korea yang saya tengok setakat ni kat Malaysia, yang macam bagi saya bagi saya menarik. Bagi saya memang cukup menarik, memang seronok. Harap-harap teruskan. Cuma itulah contestant tu mungkin, kalau pendapat saya, kalau JR boleh terima, clue tu janganlah obvious sangat. Sikit-sikit tu macam ada sesuatu tu senang cari lah online. Sekarang kan semua boleh cari. Obvious sangat ya. Nombor apa, macam contohnya Vanessa, tempat kedua di China. Tak ada ramai orang macam tu. Faham. So, kita kena susahkan sikit. Susahkan sikit kan. Clue dia China cukup lah. Jangan bagi tu nombor 2. China kan ramai yang pergi. Betul. Sebab audience kita sekarang ni bijak kan. Handphone dalam tangan. Yes. Betul. Okey. Terima kasih Zefri. Itu sikit je yang macam saya kata macam baru lagi thrill. Macam hari ni seriously top 5 semua saya betul.
Okay, congratulations. Semua yang peserta lah, semua peserta betul kan. Okay. Datin Alia paling senang. Datin Alia paling senang. Oh ya ke? Tak, tapi satu benda yang saya nak mention dekat sini, sebenarnya nak salute tim produksi Demas Singa Malaysia musim pertama ni, sebab tim produksi berjaya orang kata apa, menyempurnakan Demas Singa musim pertama. Bukan senang tau, daripada scratch kan. So sampailah malam ni kita rasa ini adalah antara yang terbaik. So saya tabik spring pada tim produksi dan semua yang terlibat, juri, Dato' AC, penari, props, cameraman, peserta dan semua yang menonton jugalah. Betul-betul, memang tahniah juga daripada saya, sebab nak simpan rahsia tu yang paling penting. Itu paling susah dalam dunia hiburan. You pun tahu kan, peserta-peserta reality program kantoi awal-awal dah keluar senarai-senarai semua, tapi ini you boleh simpan sampai, walaupun orang boleh teka lah, tapi tak tahu lagi. Tak, dulu last rasanya pasal kerahsiaan ni, nak simpan rahsia-rahsia ni dulu waktu zaman AF je. Zaman Akademi Fantasia itu je yang, sebab peserta kan tak boleh keluar. So kita itu, so sekarang ni rasa balik lagi stres rasa. Tapi ni saya rasa ikut pengalaman ini paling stres, ni paling susah kot. Tapi berjaya, tahniah sangat daripada kita orang semua yang di luar. At least program tu memang orang kata apa, yalah, tak kisahlah orang tahu tu itu teka-tekaan, tapi tetap tak bocor rahsia. Ni respect gila you all boleh simpan rahsia macam ni dalam dunia hiburan JR. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa sedikit malam-malam ni, pukul 12 malam dah semua. So tahniah to the whole team semua. Kita hope, kita berharap musim depan kita boleh jumpa dan lagi ramai peserta-peserta yang bukan daripada dunia hiburan saja JR. InsyaAllah. Okay, terima kasih Zefri. Terima kasih banyak. Jumpa lagi JR. Thank you so much. Bye. Bye.